dia dapat, nikmat cerah dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke rumah Allah. Tetapi pilihan Allah itu ada yang dia di dalam rahmat dan ada dia di dalam istidraj. Ada setengah manusia dia nampak surau, dia boleh datang surau pada setiap bulan, setiap waktu dan setiap hari. Ada setengah manusia dia nampak surau, dia boleh datang surau, sembahyang berjamaah, menuntut ilmu, damping dengan ulama pada bulan Ramadan sahaja. Bulan lain dia tak nampak surau. Bulan lain dia lalu je, dia ingat dia orang badminton. Tetapi ada hamba Allah yang dipilih oleh Allah. Dia beriman kepada Allah, dia yakin mati itu benar, neraka itu benar, syurga itu benar, azab kubur itu benar, padang mahsyar itu benar. Maka dia ramai-ramai dan dia mengimarahkan rumah Allah sembahyang berjamaah satu hari 5 waktu semasa dia berada di dalam qaryah, di kampungnya, di tamannya. Ingatlah tuan-tuan firman Allah yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Kita semua akan mati. Hujung hidup kita adalah mati. Kita banyak duit, kita banyak harta, banyak tanah, banyak anak, banyaklah hal-hal keduniaan. Hujung hidup kita adalah mati. Allah akan jemput kita seorang-seorang. Allah jemput balik bertemu dengan dia. Adakah kita ni amal soleh kita banyak dah? Banyakkah amal soleh kita tuan-tuan? Baca Quran kita banyak mana satu hari? Zikir kita, tasbih kita, selawat kita, banyak mana kita baca setiap hari? Cuba kita muhasabah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang masuk syurga number 1. Malam-malam menangis takut ke Allah. Malam-malam menangis, Nabi menangis malam. Dia semayang bengkak kaki kita. Kita tak ada semayang terhoyong hayang. Baru 8 rakaat suruh pendek je, tuan-tuan. Tengok tadi punya ramai semayang. Semayang tarawih, semayang witir balik. Siapa suruh balik? Ulama cakap apa? Siapa semayang witir berjamaah pada bulan Ramadan, pahalanya seperti dia beribadah satu malam. Kalau kat rumah kita balik tak dapat semayang witir, tuan-tuan. Kena kacau dengan bini, kena kacau dengan anak, kena kacau dengan cucu, tuan-tuan. Dekat masjid ni semayang lah witir, bukan lama pun, 3 rakaat je, tuan-tuan. Bulan Ramadan ni bulan yang penuh barakah. Tuan buka dalam hadis, Nabi ni semasa di padang mahsyar, ada umat Nabi ni dia tarik baju Nabi. Apa kata dia? Ya Rasulullah, syafaatkan aku. Syafaat ni cakap Arab. Tolong aku. Nabi nak berdoa di padang mahsyar. Datang malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, tak payah doa dengan dia. Ini umat kau semasa dia hidup dekat dunia, pada bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah, dia buat maksiat pada bulan Ramadan. Ingat tu tuan-tuan, pada bulan Ramadan jangan buat maksiat. Ni tak ada bulan Ramadan buat konsert. Bukan Islam, bukan Islam. Kena ingatlah menghormati bulan Ramadan, tuan-tuan. Ni tak ada bulan Ramadan tak bergaduh laki bini. Bulan Ramadan tak bergaduh jiran sama jiran. Tadi aku nak datang sini di Selangor. Pasal Ramadan, mak-mak bergaduh tengah jalan. Bukan pasal apa pun, nak masuk sempang punya pasal. Tunjuk pailang. Mak-mak tuan-tuan, bukannya anak dara, mak-mak. Dengar ni maklum. Jangan duk bergaduh dengan orang, jangan duk benci kat orang, tuan-tuan. Buka dalam hadis bab puasa. Siapa puasa pada bulan Ramadan, mulutnya jahat, suka maki ke orang, marah ke orang, puasanya sah, tapi tak ada puasa kat atas dia. Apa juga aku ceramah malam ni, tuan-tuan marah kat aku, tak ada pahala puasa, jangan marah kat aku. Kan senang nak puasa ni, tuan-tuan. Ada setengah orang dia boleh puasa lapar dahaga je. Lapar dahaga, tak ada penat, jadi dapat penat lapar dahaga, tak dapat pahala puasa.
Sama juga semayang. Ada setengah orang dia semayang. Dia semayang, dia cuma penat je tonggak-tonggik tapi tak dapat pahala. Ada setengah orang dia semayang, dia tak kenal Tuhan dia. Tak kenal Tuhan dia. Angkat tangan tahiyat dia pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tak tahu kenapa Nabi suruh angkat jari. Dia tak tahu. Kalau tak tahu wajib belajar ni. Kita semayang ni wajib belajar. Tuan-tuan, macam kita kerja, nak jadi doktor, nak jadi JPJ, nak jadi polis, nak jadi siapa, kena jadi custom, jadi hakim, siapa sekalipun, kita kena belajar, kita kena kursus, kita kena ambil tentang ilmu itu. Macam mana baca semayang kalau jadi tak belajar? Tuan-tuan, kena belajar macam mana buat berdiri, macam mana buat tahiyat, macam mana buat Fatihah, macam mana buat rukun, fardu, sunat abad, sunat hayat dalam salat. Kalau kita semayang kita tak tahu, semayang pertama mengatakan dia sah tapi mardud tu Allah tak terima. Tuan-tuan, itu dalam kubur malaikat tanya mula-mula pasal semayang. Dia tanya pasal semayang, dia tak tanya kau duduk mana Putrajaya. Dia tanya kan. Tanya pasal semayang. Itu yang apabila mereka masuk di alam barzakh, mereka tak kenal sama mereka, dia tak kenal. Contoh, tuan-tuan tak kenal aku, masuk di alam barzakh, tuan-tuan tanya aku, man anta, siapa awak? Kalau orang yang baik, dia jawab, ana ruhun salihun, saya roh yang salih. Kalau dia roh yang zalim, yang jahat, melanggar perintah Allah, duduk berdekatan dengan surau, dengan masjid, azan berkumandang, tamu datang sembahyang berjamaah, dia jawab, ana ruhun zalimun, saya roh yang zalim, melanggar perintah Allah. Itu yang sebab itu di padang mahsyar, sebab itu di alam barzakh ada dua negeri. Satu bernama negeri Illiyin, tempat yang bahagia. Satu negeri yang bernama Sijjin, tempat yang cilaka. Itulah alam barzakh. Kita akan tempuh satu hari nanti. Ada orang meninggal malam ni, meninggal dunia. Ada orang meninggal pada 20 Ramadan. Ada orang meninggal pada malam hari raya. Nak berhari raya tak sempat dengan keluarga, tak dapat jumpa adik-beradik di kampung. Mati dalam perjalanan kemalangan. Ingatlah tuan-tuan, apabila jatuh satu daun di pokok tubak di Sidratul Muntaha, jatuh daun itu ada nama kita, Naha Afandi anak kepada Asiyah, maka malaikat maut akan cari kita di mana kau duduk sekalipun, malaikat maut akan cari kita. Dia jemput kita bertemu dengan Allah. Pada masa itu, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Siapa pun tak boleh tolong kita dalam kubur. Yang boleh tolong kita dalam kubur tiga perkara. Waladun salihun, anak yang salih. Sebab itu ulama bagi tahu, apabila kita nak berbakti dengan mak ayah kita, mak ayah dah meninggal dunia ke belum meninggal dunia, kita datanglah ramai-ramai semayang berjamaah. Automatik pahala semayang jemaah ni mengalir kat mak dan ayah. Tuan-tuan, rajin datang semayang berjamaah. Tuan-tuan, ini tak ada muka tu. Yang tak larat mengaji semua, yang satu dinding. Dunia dekat kiamat, tuan-tuan. Tengok di Palestin, orang Islam kena serang. Orang Islam semayang kena bunuh. Orang Islam itikaf kena bom. Kita, negara kita nak semayang, orang tak bunuh. Negara kita nak semayang, orang tak bom. Kita nak beri semayang senang. Tuan-tuan, senang. Tuan-tuan, tengok di Palestin, umat Islam di sana macam mana bulan Ramadan, susah nak buka puasa. Kena baling batu, kena tembak, kena tangkap. Dia orang Islam, tuan-tuan. Kita dekat sini senang lenang, kita masih lagi merengan-rengan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah tuan-tuan, sama-sama kita muhasabah diri. Muhasabah, ya Allah, aku ni dah tua dah. Lepas tu tuan-tuan belajar tentang umur. Sesiapa umur dia daripada 50 naik 51, daripada 60 naik 62, daripada 30 naik 31, 32, angka umur dah naik. Bila angka umur dah naik, jangan nak berangan kata panjang umur. Sebenarnya kita ni pendek umur. Dengar ni bro, dah dekat dengan mati lah, tuan-tuan. Dah dekat dengan mati lah, tuan-tuan. Mak kita meninggal lah, bapak kita meninggal lah, abang kita meninggal lah, tuan-tuan. Itu dalam hadis sebut apa kata Nabi, wazuru kubura, ziarahlah kubur, agar kita ingat mati. Bila kita ingat mati, kita kumpul amal soleh. Bila kita ingat mati, mulut kita tak jahat, dia kata ke orang. Sama juga orang perempuan sudah bernikah, bila dia ingat mati, mulut tak jahat, tak ada maki suami. Sama juga suami, bila ingat mati, mulut tak jahat, tak ada maki bini. Kan senang nak jadi orang soleh. Susah nak jadi orang soleh tu. Allah tarbiyah pada bulan Ramadan, suruh kita berpuasa. Jaga lidah, jangan cakap benda-benda haram. Jaga telinga, jangan dengar benda-benda haram.
Kadang lidah boleh jaga, telinga boleh jaga, jari tak boleh jaga pun ada pada. Dok tarik kata maki orang dalam Facebook, dalam TikTok, dalam IG. Orang lain yang nikah dua, kita duk maki ke orang. Ni bodoh ni. Bini dah ada, kahwin lagi. Bodoh dia orang ni. Dia nak nikah punya pasal tuan-tuan. Kita tak berani nikah, nak nikah dua tak berani. Tengok muka, memang muka abang satu lah. Tapi takut bini. Orang lelaki ni semua penakut, tuan-tuan. Termasuk yang cakap penakut. Orang lelaki ni takut dengan perempuan ni belakang tu diam kan. Diam. Tapi suara dia bahaya. Suara dia bahaya. Tengok dekat surau kat masjid, diam, suara dia tak ada. Balik rumah suara dia paling kuat. Duk dengar rumah jiran sebelah, suara dia paling kuat. Nak marah ke anak, suami kena marah. Itu datang surau muka sedih, kena marah hang. Ingat orang lelaki, ada dalam kitab, bila lelaki itu sudah bernikah, dia kena marah dengan wanita dunia, iaitu bini dia dekat dunia. Apa kata ulama? Kamu adalah sabar. Kalau kamu sabar atas ujian daripada Allah, Allah akan bagi bini yang baru, bidadari yang baru dalam syurga Allah. Sabar tuan-tuan. Jangan mengeluh, jangan mengadu kat AJK masjid. Syekh, anak tadi kat rumah kena marah Syekh. Tak payah ngadu tuan-tuan. Banyak berzikir tuan-tuan. Banyak berzikir. Tengok para nabi, para rasul diuji. Macam mana nabi diuji. Macam mana nabi-nabi terdahulu diuji. Tuan-tuan kenal Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. 950 tahun. Pengikutnya 84 orang kan. Bukan ramai pun. 84 orang kan. Orang hina, orang maki dia. Tapi dia steady. Tapi nabi-nabi dulu dia berbeza dengan Rasulullah SAW. Nabi dulu kalau dia marah, dia doa terus. Dia minta dengan Allah, ya Allah, engkau berikanlah balak dan wabak umatmu. Datang balak, datang wabak, datang taufan, datang gempa bumi. Nabi kita tak, tuan-tuan. Rasulullah ni dia berbeza dengan nabi-nabi yang lain. Sebab itu di antara umat yang beruntung, umat Nabi Muhammad SAW. Beruntung, tuan-tuan. Kita di antara umat yang cukup beruntung. Duduk dalam majlis ilmu, wasa'ah, satu saat dapat pahala seperti kita beribadah 1000 tahun. Wasa'ah. Tadi siapa bagi orang duit, dia masuk tabung bagi orang makan. Ada hadis, tuan-tuan. Dalam hadis ni bukan sebut dalam masuk duit dan tabung. Dalam hadis ni sebut siapa yang suka bagi orang makan pada bulan Ramadan, syurga rindu kat dia. Tak ada kita rindu kat syurga. Tapi ni tak, hadis ni sebut syurga rindu kat orang ni. Syurga rindu. Tuan-tuan nak pergi syurga tak? Nak? Nak pergi syurga tak? Nak? Kalau nak, lain kali belajar dah rapat-rapat ni. Dengar ni bro. Dalam hadis sebut siapa belajar duduk rapat-rapat, pahala sebesar gunung Uhud. Kalau duduk menyandar-nyandar tu sampai nak jatuh ke bawah tu, pahala sebesar telur cicak padan muka. Bukan aku cakap, ni Nabi bagi tahu. Kita nampak bila roh kita keluar, kita nak mati. Nanti kita nak mati semua yang tu. Nak keluar, tu dalam surah As-Sajdah tu, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kedengar dia pekak lah. Orang cakap apa tak dengar, yang dia boleh dengar, la ilaha illallah. Ni bukan cerita dongeng, semua kita akan tempuh. Engkau siapa lah sekalipun, engkau ustaz, kau pegawai, nanti bila kau nak mati, kau akan tempuh benda ni. Mata ni buta. Dia segi dunia memang celik. Orang nampak dia celik, tapi buta lah. Tak nampak dunia, dia nampak akhirat lah. Dia nampak syurga. Kalau dia ahli-ahli, orang-orang soleh. Kalau dia orang yang melanggar perintah Allah, nampak neraka, nampak malaikat mungkar nakir, nampak tentang azab kubur, nampak ulah sujaul akraq. Kalau dia orang yang melanggar perintah Allah, ni orang nak mati. Lepas itu nanti bila kita mati, aku nak bagi tahu dengan tuan-tuan, nanti kita mati, ini tutup. Lepas itu orang mandi yang kita, dia masukkan paip. Masuk paip, perut ni tak masuk air, ni dah tutup lah. Sekarang ni buka lah. Sekarang ni buka lah.
Nanti kita mati besok macam tu. Sebab tu bila kita mati, orang mandi dia. Tengok dekat Facebook, tengok dekat TikTok. Bila orang tu mati, ada gambar hitam. Gambar dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jiran sebelah rumah kita. Nanti kita pula. Tuan-tuan, giliran kita pula. Tuan-tuan. Itu kena kumpul amal soleh. Dalam kubur, nafsi-nafsi. Engkau, aku. Tuan-tuan tak boleh minta tolong dengan kubur sebelah. Tak boleh. Itu berlaku dekat Mekah. Seorang wanita pemudi yang solehah, dia meninggal dunia, dikuburkan. Bila dikuburkan, bapaknya setiap malam mimpi, ayah pindahkan aku ke kubur lain, aku tak boleh duduk kubur sebelah ni, azab kubur terasa kat aku panas. Setiap malam bapak mimpi. Tuan-tuan, setiap malam bapaknya rujuk dengan Jabatan Agama, rujuk dengan balai polis, rujuk minta dia gali. Sebab mengganggu dia tidur. Gali kubur di tempat lain. Maka bapak dia dapat alamat, ayah terima kasih, pindahkan aku di kubur yang lain, aku tidak merasa azab yang sangat pedih kubur fulan bin fulan yang duduk sebelah aku. Nampak tuan-tuan? Ni azab kubur. Baik tu pergi kubur ni, tuan-tuan, kalau pergi kubur nanti hari raya, ni tak ada pergi kubur hari raya. Jumaat tak nak pergi kubur hari raya. Suami mati lah, pergi kubur. Ni batu nisan. Cium batu nisan. Bodoh, cium batu nisan. Nabi tak suruh cium batu nisan. Nabi suruh cium suami dia masa suami tu hidup. Nabi suruh cium isterinya masa isterinya hidup. Apabila sekali cium, satu pahala, sekali cium gugur dosa. Nanti balikkan cium cium 200 kali. Cium. Tuan-tuan, cium banyak kali, cium gugur dosa, banyak kali cium gugur dosa. Tuan-tuan, ambah ni malam Jumaat tu yang balik cepat tu sebab makan ubat kuat tu. Balik cepat tu makan ubat kuat. Nanti dalam syurga tak payah makan ubat kuat. Dalam syurga tak payah pakai spender magnet. Faham? Entah dalam surau pakai spender magnet. Ni akhir zaman. Kenapa? Ramai umat Islam akhir zaman, dia dah banyak lemah syahwat. Kenapa banyak lemah syahwat? Segi makanan tak ikut sunnah, kencing tak ikut sunnah. Lepas tu dia datang lemah syahwat. Kencing berdiri. Siapa kencing berdiri, mengundang lemah syahwat. Siapa kencing berdiri, mengundang nafsu batinnya akan lemah dan akan menjadi rosak. Tuan-tuan, ni kencing berdiri. Nabi suruh kencing duduk. Bila kencing duduk, dia ikut saluran yang betul. Dan bermula azab kubur daripada kencing yang tak bersih. Baiklah tuan-tuan, lagi 10 minit aku berhenti. Tuan-tuan jangan tengok aku tak puas hati, ya. Aku datang jauh perjalanan dekat tolak dari rumah ni pukul 6.30. Aku buka puasa dekat Rawang, dekat Sungai Choh. Datang sini sampai sini dekat pukul 9. Tuan-tuan, bukan dekat. Tuan-tuan dekat je rumah. Aku jauh, tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan dekat balik boleh dengan bini, boleh gurau-gurau, boleh senda-senda, boleh makan-makan. Aku jauh. Tuan-tuan, balik rumah bini tidur lah. Walaupun bini banyak, tapi bini tidur lah. Ya. Tuan-tuan nak ayat bini banyak, boleh jumpa aku kalau ada ayat dia. Ya. Baca depan rumah, baca ayat tu, ayat ni kecil sikit, sapukan muka, bini tak marah, ada ayat dia. Nak satu ayat 200, boleh ya? Tuan-tuan, orang lelaki ni jalan terhengit-hengit pergi surau tersengit-sengit dengar cerita buat perempuan, segar, tuan-tuan. Itulah orang lelaki. Sebab tu dalam syurga Allah bagi kita bidadari. Tuan-tuan jangan risau, tuan-tuan penat dalam surau, Allah bagi bidadari. Dia ada grade dia. Syurga Allah ni yang paling rendah syurga Allah ni, tuan-tuan. Paling rendah syurga Allah ni. Berapa kali, berapa ulama beritahu berapa kali besarnya dunia. Itulah syurga Allah. Itu grade yang paling rendah, tuan-tuan. Kita disambut oleh bidadari. Bidadari panggil kita tuan. Tuan seronok tak kalau balik rumah bini panggil tuan? Seronok. Tuan Imam, Tuan Imam. Ustaz Said kan? Gambar dia besar lah. Mayang semayang kat luar nampak Ustaz Said. Allah, tak khusyuk pun mayang. Itu bab solat ni, ya. Dia banyak kaedah bab solat. Baiklah tuan-tuan, ya. Aku dah ringkas je. Dia tazkirah Ramadan tak lama. Sebab tuan-tuan masing-masing
dah nak balik lah, ya. Sembahyang tarawih pun dah penat. Dia bukan senang nak dapat sembahyang malam ni, bukan senang nak dapat. Itu Allah bagi hadiah pada bulan Ramadan. Tuan-tuan beruntung, Allah panjangkan umur pada bulan Ramadan. Tadi imam dah baca, Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna Lailatul Qadar. Minta berkat pada bulan Ramadan, minta berkat. Tuan-tuan, kalau bulan Ramadan masih suka buat benda haram, bulan Ramadan masih lagi suka buat benda yang tak baik, bulan Ramadan bulan yang sangat mulia, masih lagi tak suka pergi surau, na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, macam orang perempuan tak ada wajib datang surau, tak ada wajib datang sembahyang berjemaah, tak disuruh datang sembahyang tarawih yang ramai. Orang perempuan tak suruh. Yang Nabi suruh orang lelaki. Tuan-tuan, Nabi suruh orang lelaki. Tuan-tuan, sama belajar. Nabi suruh lelaki perempuan belajar. Nanti dalam syurga tak ada belajar, tuan-tuan. Dalam kubur tak ada belajar. Dalam syurga kena tanya, ada periksa dalam kubur. Yang mula-mula malaikat tanya, ma kunta ta'bud, siapa Tuhan yang kau sembah? Siapa Tuhan yang kita sembah, tuan-tuan? Malaikat tanya dalam kubur, siapa Tuhan yang kau sembah? Tak senang. Tuan-tuan ingat malaikat Munkar Nakir ni macam security dekat tol ke? Malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir ni, tuan-tuan, yang tanya, siapa Tuhan kau? Apa agama kamu? Siapa imam kamu? Malaikat Munkar. Yang pukul malaikat Nakir. Tuan-tuan, ni dalam kubur. Semua pasti jumpa. Itu yang kita baring dalam kubur, baring. Imam, orang masjid dah kambur dengan tanah, nanti dah kambur dengan tanah, dia pijak je. Padahal masa dia hidup dia pegawai. Masa dia hidup dia ustaz. Masa dia hidup dia AJK surau. Dia dah mati, orang kampus dalam tanah, orang pijak dia. Pijak. Kita tahu orang pijak kita. Yang imam duduk atas kubur, imam baca talqin. Wahai Fulan, anak si Fulan, nanti kami balik, kau jangan takut, datang dua malaikat Allah. Kau jawab dengan baik, kau jawab dengan tenang. Kita datang dalam kubur, kita dengar. Dia cakap apa? Arsyadani rahimakumullah. Anak murid aku ramai dah meninggal. Tahun lepas aku ceramah di Shah Alam, AJK surau makan dengan aku. Aku balik ceramah, sampai rumah imam telefon, Ustaz, AJK yang makan dengan Ustaz tu baru meninggal dunia. AJK sini hati-hati makan dengan aku malam ni. Ya. Malaikat maut ni dia buru itu. Satu hari 70 kali. Ini bukan kita dongeng. Itu ada orang ni mati atas motor. Ada orang ni mati tengah solat, untung ah. Ada orang ni mati tengah makan, ada mati tengah buat konsert, ada mati tengah buat benda haram. Mati tengah beribadah kepada Allah, untung ah, tuan-tuan. Tak senang. Yang Allah pilih je, tuan-tuan. Baiklah tuan-tuan, tak lama kita nak menyambut dah Hari Raya. Nanti masa Hari Raya, tuan-tuan, sebelum Hari Raya, tuan-tuan nak dapat Lailatul Qadar. Aku dah buat satu kitab ni. Kitab ni yang tulis ni bapa aku. Aku bawa aja, aku panjang-panjangkan kitab ni. Kitab ni dekat kedai-kedai kitab tak ada jual. Tuan-tuan carilah kedai mana, Bajrai, kedai Perbai, kedai mana kitab-kitab tak ada jual kitab ni. Dia tulis kitab ni. Sebelum dia meninggal dunia, dia tulis kitab ni. Dia tulis, dia karang kitab ni, dia ambil dalam kitab ni dia cantumkan. Apa kata dia? Tak lama kitab ni siap, abah mati lah. Yang tak lama kitab ni siap, tuan-tuan, berapa bulan lepas tu dia meninggal dunia. Dalam ni ada amalan-amalan pada bulan Ramadan. Siapa sebelum buka puasa ada satu doa. Sebab setiap petang Ramadan ni hadis sahih. Siapa dia berdoa sebelum buka puasa, minta dia selamat daripada neraka, dia kategori yang dibebaskan petang tu. Petang tadi tu, siapa baca doa, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namus wa alaikal masir. Allahumma ya Rabba Jibril, bertawassul dengan mereka Allah. Wa ya Rabba Israfil, wa ya Rabba Mikail, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Bismillah wa ala wa barakatillah. Makan. Sebab setiap petang Ramadan Allah membebaskan. Satu pendapat mengatakan 60,000. Atau pendapat mengatakan 100,000. Setiap petang Ramadan Allah membebaskan penduduk neraka. Siapa baca doa ni, kategori yang dibebaskan pada hari itu. Lepas tu nak buka puasa jangan kabut sangat. Ada doa dia, ada dalam kitab.
Nak dapat Lailatul Qadar, ada amalan-amalan dalam ni. Pada malam hari raya ada 2 wirid. Siapa baca 2 wirid, 1 tasbih, 1 tahmid, dia mati tak kira bila dia mati, dalam kubur ada 70,000 cahaya. Tu untung tuan duduk sekejap dalam wajah ilmu. Kalau balik tak dapat apa kan? Balik semua macam TikTok Umur 50 lah, habis masa tengok TikTok 4 jam. Engkau nanya 4 jam tengok TikTok, tengok Quran 4 jam tak boleh, tuan-tuan. Datang surau tak kena bayar, datang masjid tak kena bayar, menuntut ilmu tak kena bayar, pada dapat syurga, tuan-tuan. Yang kena bayar penceramah tak minta duit, tuan-tuan nak bagi lah, tak nak bagi sudah. Elok bagi tadi duit 28,000 duit lah, tuan-tuan. Untung siapa sedekah, tuan-tuan. Untung. Tuan-tuan buka dalam hadis, di antara orang yang tak menangis di padang mahsyar, dia tak menangis di semasa di padang mahsyar, iaitu ahli ilmu yang dia berjaga malam. Berjaga malam maksudnya orang dah tidur, dia tak tidur dalam perjalanan balik kuliah, dalam perjalanan balik mengajar. Inilah ahli ilmu. Dan buka dalam hadis, buka dalam kitab tasawuf, di antara orang yang solat, orang yang bodoh, orang yang berilmu, darjatnya 500 darjat. Orang yang berilmu ni darjat dia lebih jauh 500 darjat dengan orang yang bodoh, iaitu orang yang jahil. Ini kelebihan orang berilmu. Nanti bila dunia kiamat, orang berilmu ni dah mati ya. Orang alim ni wafat dah, meninggal dah. Tinggal orang bodoh, tinggal orang jahil. Bodoh cakap Melayu, cakap Arab, jahil. Kerana dia tak tahu. Kadang dia marah cakap bodoh, cakap jahil tak marah. Anta jahil? Alhamdulillah, ana memang 7 keturunan jahil. Jahil tu bodoh Kalau cakap Jawa, goblok. Ya? Baik, dah masa hari raya, tuan-tuan nanti nak datang sembahyang hari raya, jangan lupa mandi sunat hari raya. Nanti sebelum dah mandi sembahyang sunat hari raya, tuan-tuan pakai baju yang cantik-cantik. Songkok ni tak pakai lah, pakai songkok baru. Nabi suruh pakai songkok baru, kopiah baru, serban baru, jubah baru. Masa hari raya pertama tu, sebelum nak sembahyang raya, makan dulu kat rumah. Ni sunnah dia makan. Ni sunnah dia, tuan-tuan. Sunnah Nabi jangan tak buat. Sebab akhir zaman sunnah Nabi dah banyak orang tak buat dah. Banyak orang tinggal dah, tuan-tuan. Dekat Turki, nak jumpa orang pakai kopiah, susah dah. Susah dah, tuan-tuan. Di Turki. Itu yang gempa bumi 41,000 yang meninggal dunia, tuan-tuan. Sebelum gempa bumi, diorang temu ramah, tanya dengan orang, ada orang lelaki yang dah berumur, lepas main zuhur, main apa? Tak tahu. Tanya budak-budak muda selawat Nabi macam mana selawat? Tak tahu. Itu dekat Turki. Negara kita, tuan-tuan cuba tanya budak-budak tu berjalan tu, tanya Mama rempit tu, tuan-tuan berhenti RNA, berhenti Petronas, tanya. Dek, nama Muhammad. Bin apa? Haji Hasbullah. Tanya sikit, boleh? Boleh. Boleh baca tak? Tu, semayang tahiyat boleh tak baca? Boleh. Baca tak? Kalau boleh baca, memang budak ni kaki semayang. Kalau tak boleh baca, na'udzubillah min zalik. Dia tanya. Betul kerja AJK punya kerja, apa kerja AJK? AJK punya kerja, dia kena pergi rumah-rumah. Syekh, malam ni datang, ada ceramah lepas tarawih, jangan tak datang. Aku AJK ni surau sini, jangan tak datang. Ni AJK. Bukan kerja jemaah tabligh. Syekh, datang masjid, datang surau, malam ni ada ta'lim ni, datang. Bukan kerja jemaah tabligh, kerja AJK. Dengar ni bro. Bukan senang jadi AJK, susah, tuan-tuan. Jangan senang. AJK ni berat. Berat jadi AJK, tuan-tuan. Sama jadi bapak, berat. Tanggungjawab. Buat ampusakum, buat ahlikum nara. Tapi ni aku nak tutup dah. Ada orang cakap, isteri buat dosa, suami tanggung dosa. Anak buat dosa, bapak tanggung dosa. Tak ada. Bini buat dosa, tanggung sendiri ya. Anak buat dosa, tanggung sendiri ya. Engkau mengumpat, engkau buka aurat, apalah suami nak tanggung? Apalah suami kena masuk neraka? Yang dia katakan suami tanggung dosa isteri, suami membelikan pakaian-pakaian yang membuka aurat, dia keluar rumah, dia pakai pakaian tu. Ingat tuan-tuan, jangan beli pakaian bini yang buka aurat.
Dan suami membiarkan isterinya tentang salat, membiarkan isteri tak semayang. Tak ajar isterinya buat salat, biarkan isterinya tak semayang. Tuan-tuan, tu baru suami tanggung dosa dia. Isteri mengumpat, suami biar je. Isteri buka aurat, suami biar je. Pergi pasar Ramadan, isteri pakai baju buka aurat, suami biar. Kada orang Islam pergi pasar Ramadan pakai seluar pendek. Ingat ya? Dia tahu benda tu haram, dia tahu benda tu berdosa, tapi dia langgar juga perintah Allah. Tuan-tuan, aku dah cakap tempat mana, tuan-tuan jangan tengok aku tak puas hati. Ingat tu, nanti tuan-tuan akan sampai satu masa orang dah tak ingat kita lah. Masa tu ulama semua dah mati lah. Masa tu dunia dah panas sangat lah, dah panas. Tuan-tuan pakai aircon tak guna. Masa tu Imam Mahdi pun dah wafat, Nabi Isa dah wafat. Tuan-tuan, tunggu masa dunia nak hancur. Tuan-tuan, masa tu dah tak guna lah. Tuan-tuan, kamu kat surau masjid, memanglah tahun 2023 orang belajar banyak ni. Nanti 2024 orang makin kurang, orang makin kurang sebab Dajjal dah nak keluar. Dajjal dah nak keluar dah. Tuan-tuan, janganlah kita hidup masa munculnya Dajjal. Nanti Dajjal datang di Putrajaya ni air tak ada. Dajjal datang di Putrajaya ni pokok-pokok semua mati. Dajjal datang nanti orang yang kubur Putrajaya ni semua Dajjal hidup kan. Nanti Dajjal datang, tuan-tuan, keberkatan bumi dah tak ada. Duit memang banyak, duit KWSP memang banyak, tuan-tuan, tapi tak boleh nak beli, keberkatan bumi dah tak ada. Dajjal, masa tu ramai orang ikut Dajjal dan dia pertuhankan Dajjal. Dajjal dia dah sini tulis kapi, duduk satu pulau, dia jaga binatang yang bernama Al-Jasasah, binatang yang berbulu. Dia duduk macam ni sampai masa Allah kata keluar. Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Tuan-tuan dah batuk-batuk tu, aku berhenti lah ya. Di sebelah aku berhenti, tuan-tuan ya. Siapa dah habis kasri kijang boleh ambil dekat bawah. Kasri kijang ni bukan adalah hadis, di antara minyak yang Nabi suka pakai, di antara minyak yang jin tak suka. Sekarang ni jin, syaitan dah kena ikat. Dia cuti sekarang, tuan-tuan, dia cuti. Duduk dalam laut kena rantai. Dia tengah mengamuk dalam laut ni, tengah mengamuk. Dia lepas nanti bila imam sembahyang raya, Allahu Akbar, lepas. Lepas tu kita jangan jadi macam syaitan. Ni bulan Ramadan syaitan kena ikat, kita boleh jahat, lebih jahat daripada syaitan. Yang ada minyak yang syaitan tak suka, jin tak suka. Tuan-tuan tak percaya minyak ni kalau tuan-tuan pegang, tuan-tuan sendawa ataupun tuan-tuan pening, tak suka, busuk, ada something wrong dalam badan. Ni kelebihan minyak kasri kijang. Tuan-tuan dah sapu, toilet ke lidah, dia menguatkan dalaman, dia jadi orang berani. Dengan bini tak takut. Dia tak ada nak minta duit kat bini takut. Ya, nak panggil bini, ya, nak minta duit gaji bini pegang, nak minta duit tu nak tukar exhaust motor. Yang sapu ni dia. Yang duit. Sapu Nabi tak suruh takut bini, Nabi suruh hormat bini. Tuan-tuan, hormat bini kita, bukan takut bini. Takut bini syirik. Sama isteri, isteri bukan disuruh takut suami, suruh hormat suami. Takut dengan suami syirik. Tuan-tuan, hormat. Tuan-tuan, ni kasri kijang hidup sedut. Masa Covid dulu berapa ramai, tuan-tuan, kasri kijang ni di order untuk siapa bila dia kena Covid, dia tak ada bau. Ni kelebihan kasri kijang. Anak belajar apa Quran, belajar hadis, belajar you sekalipun, kalau dia lupa bagi dia hidup, colek kat lidah, tengok datang akal dia cerdik. Dalam hadis sebut, tuan-tuan, ada kat bawah, boleh ambil seorang satu, ambil orang tak ambil ya. Nanti suruh bayar, suruh banyak duit, 28,000, tuan-tuan. Kalau anak nangis malam, colek mana-mana sendi, tuan-tuan. Kalau badan sakit, masuk dalam air buat mandi. Di media sosial, tuan-tuan kalau beli kasri kijang, hati-hati, penipuan sekarang banyak. Kata kasri kijang, tapi bukan kasturi, tuan-tuan. Hati-hati, kasri kijang ni dia dua warna, hitam kuning. Dia betul-betul daripada pokok kijang. Yang dia kata ubat, dalam hadis sebut daripada perut kijang, warna dia kuning dan hitam, dia tak ada warna lain, warna putih tak ada. Tuan-tuan, aku dah buat kasri kijang ni, aku dah mendalami, dah kaji, dah jual dah 13 tahun kasri kijang.
Betul, hati-hati dia media sosial. Tuan-tuan, orang sekarang tak kira dah. Dia janji duit. Kita tu ubat mata rupiah air Zam-Zam. Lepas tu siapa datang malam ni, dia duduk tak balik, dia untung, dia dapat tentang kelebihan banyak ilmu. Lagi satu ni, air Zam-Zam. Air Zam-Zam sekarang susah nak dapat. Tuan-tuan, ni air Zam-Zam, kami dah baca kan surah Al-Fatihah dalam ni 1000 kali. Dan ayat-ayat ruqyah dalam ni, tuan-tuan titik kan mata. Membaikkan rabun jauh, rabun dekat. Menguatkan mata suka baca Quran, mata sihat. Dan di antara tempat bertenggeknya jin adalah mata. Betul, mata ni mudah rabun. Titik kan mata, tapi bila titik dia pedih. Lepas operation boleh titik, tak masalah. Air Zam-Zam tak ada expired. Habis dah masuk ayat Quran dalam ni, tuan-tuan. Boleh ambil kat luar. Jalan pasal Ramadan, bini sebelah tak nampak, nak dia nampak bini orang, titik mata. Tak nampak bini orang lain, nampak bini senari je, tuan-tuan. Ada, boleh ambil orang satu kat luar, tapi dah ambil bayar. Ambil belah aku kejar ramah Duk cari dana sekolah kami ni ada anak yatim, ada orang susah, ada ibu tunggal, ada orang gila. Aku jaga orang gila. Baru ni kan abang aku datang Ustaz Rizal. Tuan-tuan, kami jaga orang gila, 8 orang gila. Aku balik ceramah, kalau ada orang bagi jawadah, bagi barang makan, hantar. Bagi dia makan, orang tak siuman, tuan-tuan. Umur 60, umur 70, umur 40. Suap dia makan, orang gila. Tuan-tuan, pasal aku ceramah, aku tak takut orang, aku dah jaga orang gila. Tuan-tuan, macam tuan-tuan, apa barang? Tuan-tuan, orang gila, kena masuk berak orang gila. Orang gila. Pergi lah sekolah tu, tuan-tuan. Datang lah. Tengok orang gila. Ada seorang namanya Pak Yuk. Tuan-tuan datang ni doa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Panjang ke umur orang ni. Dia tanya, nak apa? Nak kahwin? Ya Allah, Tuanku, kahwin, tambah bini. Dia doa. Ya, nak pergi umrah, nak pergi haji? Dia tanya. Tuan-tuan cakap nanti dia doa. Tak lama tuan-tuan pergi umrah, pergi haji. Tak lama tuan-tuan kahwin lagi. Yang doa orang gila, orang tak berdosa. Pergi sana, tuan-tuan nak doa, nak diangkat doa, pergi sana. Ada jumpa seorang nama Pak Yuk. Orang gila ni, dalam kitab tasawuf menyebutkan, orang gila ni salah satunya doa tak ada hijab. Sebab dia tak ada dosa. Dan tuan-tuan tengok orang gila, kenapa dia tak kena penyakit? Sebab Allah dah angkat dah dia punya nikmat akal. Akalnya tak ada. Sebab tu orang gila tak kena penyakit. Masa Covid, orang gila tak kena Covid. Kenapa? Orang gila Allah dah tarik nikmat akal. Tuan-tuan, itulah kelebihan orang gila. Nampak dia kat dunia gila, tapi dekat akhirat Allah naikkan darjat dia. Tuan-tuan, baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Kalau tuan-tuan berhajat dengan barang tu, ada dekat belakang, dekat bawah. Tuan-tuan boleh berurusan dengan anak aku kat bawah. Dan aku minta maaf banyak-banyak. Ya, kalau tuan-tuan ada kecil hati, ada tersinggung, aku minta maaf. Tak ada niat pun nak mengata siapa, nak kata siapa telefon. Apa yang dicerita dalam Al-Quran, apa dicerita dalam hukum, macam itulah tuan-tuan. Cuma penyampaian aku memang cara aku macam ni. Tuan-tuan nak terima, alhamdulillah. Tuan-tuan tak boleh terima pun, aku tak boleh buat apa. Tuan-tuan, ya. Baiklah, kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Allahumma hrusna bi'ainika allati la tanamu wa qfina bi kanafika alladhi la yuramu warhamna bi qudratika alaina fala tuhlikna wa anta raja'una wa anta raja'una wa anta raja'una. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hatim lana bi